Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua yang hadir ke forum malam ini yang bertajuk Vaksin COVID-19 antara keraguan, tahyul dan fakta. Saya Azrul Maukalib dari Galen Center for Health and Social Policy dan saya akan menjadi moderator bagi sesi kita sebentar nanti. Penganjur bersama bagi forum ini adalah REFSA, iaitu The Research for Social Advancement, sebuah badan pemikir seperti Galen Center. Bagi memulakan webinar kita, marilah kita mendengar sepatah dua kata daripada saudara Raja Ahmad Iskandar Faris bagi pihak REFSA. Silakan Iskandar. Terima kasih Azrul. Salam sejahtera semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Tentunya topik perbincangan kita pada malam ini bakal membawa impak sangat besar sama ada sedar atau tidak. Saya Iskandar Faris daripada REFSA. Mungkin kalau kita imbas kembali, mungkin ada yang masih ingat masa kita mula-mula memerangi COVID-19 dulu, ramai yang tertanya-tanya bila agaknya kita dapat peroleh vaksin bagi wabak ini. Sementara kita menunggu pembangunan vaksin itu, kita telah melalui pelbagai langkah-langkah bagi mengekang penularan wabak ini, bermula dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama yang ketat pada pertengahan Mac 2020. Sejak itu, sekatan pergerakan telah dilonggar dan diketat mengikut musim dan berdasarkan input daripada pihak berwajib. Keutamaan kita pada masa itu adalah untuk mengurangkan transmisi jangkitan dan melandaikan keluk pandemik. Dalam pada masa yang sama, ahli-ahli sains dan pakar-pakar bertungkus lumus untuk membangunkan vaksin. Alhamdulillah, setahun kemudian Malaysia sudah pun menerima batch pertama vaksin daripada Pfizer-BioNTech dan proses pemberian vaksin atau imunisasi pun sedang giat dijalankan. Namun, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin yang juga merangkap Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan berkata bahawa jumlah mereka yang mendaftar masih rendah. Kalau ikutkan hanya 6.1% rakyat Malaysia atau bersamaan 1.46 juta orang mendaftar melalui MySejahtera bagi menerima vaksin COVID-19. Data ini tepat setakat pukul 11 pagi Isnin 1 Mac. Dan menurut kaji sidik yang lain daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pula, walaupun 2/3 daripada responden sedia mengambil vaksin yang diberikan, masih ramai yang ragu-ragu atau menolak suntikan vaksin sama sekali. Secara peribadi, kalau kita lihat dalam lingkungan sosial kita pun, sama ada keluarga atau rakan-rakan, paling tidak pun ada yang masih was-was akan vaksin. Tambahan pula kalau kita tengok WhatsApp, social media, maklumat palsu yang bertebaran, maka itu lagi menebalkan lagi keraguan dalam kalangan masyarakat. Malangnya semaju mana kita pun, kita masih belum dapat membangunkan vaksin terhadap maklumat palsu atau misinformation. Atas sebab ini, kita perlu bertindak sebagai ejen untuk membasmi penularan virus fake news ini. Tindakan setiap individu antara kita merupakan satu komponen penting dalam proses mencapai immunity kelompok atau herd immunity dan memperlahankan penyebaran wabak COVID-19. Kita memerlukan pendekatan masyarakat menyeluruh. Bagi tujuan ini, dengan diteraju oleh Galen Center for Health and Social Policy, kami menganjurkan perbincangan bersama-sama pakar dalam bidang perubatan. Sesi perbincangan malam ini akan membuka ruang supaya anda semua boleh bertanya segala soalan yang sebelum ini terbuku di hati atau mungkin agak segan untuk bertanya. Pakar-pakar malam ini terdiri daripada Dr. Rafidah Abdullah, Dr. Imidal Balcin dan Encik Amrahi Buang. Selamat datang semua dan terima kasih kerana menyertai program malam ini.
Sesi malam ini juga akan dikendalikan oleh moderator iaitu Saudara Azrul seperti yang beliau telah perkenalkan, Ketua Eksekutif daripada Galen Center for Health and Social Policy. Beliau akan mengutarakan segala pertanyaan yang telah anda kemukakan kepada ahli-ahli panel. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan semula majlis kepada Saudara Azrul. Semoga perkongsian malam ini membawa manfaat buat semua. Terima kasih. Terima kasih Saudara Iskandar. Mohon sekiranya anda mahu mengemukakan sebarang soalan, sampaikan kepada pautan ini iaitu di menerusi Slido seperti yang anda lihat di sana. Sekiranya anda mahukan pertanyaan anda dijawab oleh ahli panel kita pada malam ini. Okey. So sebuah tinjauan atau poll kecil yang kita sedang lakukan di platform Zoom dan Slido, anda boleh jawab di polls function iaitu pada Zoom platform. You boleh nampak di sana di bawah ada tulis di situ polls dan juga polls pada Slido. So sekiranya anda mahu menjawab soalan-soalan poll yang ada di sana, anda bolehlah menjawab. Soalan pertama adalah, adakah anda telah mendaftar untuk diberikan vaksin? Dan kita boleh melihat berapakah ramai yang sudah. So let me kita launchkan polling supaya anda boleh menjawab soalan yang berada di sana. So saya berikan masa di situ dan kita akan kembali kepada polling ini ketika sesi kita berlangsung. Okey, so perbincangan ini sedang disiarkan secara langsung melalui laman Facebook Refsa dan Galen Center, dan rakaman akan diupload ke channel YouTube Galen Center kemudian. Untuk membincangkan isu vaksin COVID-19 di sesi ini, seperti mana yang telah dinyatakan, bersama kita adalah 3 orang pakar dalam bidang masing-masing dalam sektor kesihatan. Dua daripadanya yang boleh saya katakan agak famous lah di social media Twitter, bukan saja kerana mereka berusaha keras menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai isu perubatan di internet, tapi juga menangani isu pseudoscience atau sains palsu dan rawatan alternatif bagi merawat penyakit-penyakit seperti penyakit buah pinggang dan sebagainya. Dr. Rafidah Abdullah dengan Twitter handle-nya Rafidah72 adalah pakar nefrologi, manakala Dr. Imelda Balchin adalah pakar obstetrik di Hospital Pakar KPJ Damansara. Encik Amrahi Puang, seorang ahli farmasi, merupakan Presiden bagi Persatuan Ahli Farmasi Malaysia atau MPS. Dr. Rafidah, Dr. Imelda dan Encik Amrahi, selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih kerana menjemput. Ya. So format kita pada malam ini adalah secara town hall, di mana ahli panel akan mengambil soalan daripada anda semua dan diri saya sendiri, dan skop soalan akan meliputi seperti mana yang dinyatakan dalam tajuk sesi kita, iaitu keraguan, tahyul dan fakta mengenai vaksin COVID-19. Kalau bolehlah, kita tak naklah terbabas masuk ke bidang atau isu lain kerana ini bukan clubhouse chat lah yang boleh berjam-jam kan. So, seperti mana kita tahu, statistik daripada Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 atau JKVAV hari ini menyatakan hampir 1.8 juta orang telah pun mendaftar untuk menerima vaksin. Ini belum lagi pendaftaran menerusi laman web JKVAV dan hotline yang akan dilancarkan dalam beberapa hari lagi. Lebih 53,000 orang telah pun menerima dos pertama vaksin COVID-19, iaitu vaksin Pfizer-BioNTech, dan negeri Sarawak kini sedang leading dalam usaha pemberian vaksin dengan 10,000 orang yang telah divaksin. Kita tengoklah siapa yang juara dalam memastikan mereka dapat vaksin yang terbanyak sekali kan dalam dos pertama ini. So nak just tanyalah Dr. Rafidah, Dr. Imelda dan Encik Amrahi, dah mendaftar untuk vaksin ke belum ataupun telah pun menerima dos pertama? Kami di
Kami di bahagian swasta tak ada sangat keperluan untuk mendaftar di MySejahtera sebab kami mendaftar melalui hospital lah kiranya. Jadi hospital kita link dengan KKM. Jadi tak ada keperluan sangat untuk kami sebagai individu. So semuanya dilangsungkan oleh Kementerian Kesihatan lah untuk pendaftaran tu dibuat menerusi Ya. Dr. Rafida? Saya mendaftar juga, tapi masih menunggulah. I think dia punya kami punya program vaksinasi baru memula Isnin 2 hari lepas lah kan. Di Hospital Putrajaya. Jadi saya rasa elok yang betul-betul front line ya. Saya kira middle lah, front line tu dapat dululah. Rafida, kita kan muda lagi. Kita bagi doktor senior-senior dulu. Kita bagi yang senior ke, yang muda, yang depan dulu ke. Tapi saya belum lagi, insyaAllah. Benda tu berperingkat. Kita tak boleh nak bagi semua sekaligus. Jadi sabarlah, insyaAllah. Adalah tu rezeki nanti. Encik Amrahi? Saya dah daftar di MySejahtera dan dah dapat dah nota. Kita tunggu lah. Saya dalam fasa kedua. Kalau ada rezeki, InsyaAllah. 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 Boleh. Umur dah veteran macam ni lah. Senior privilege. Senior privilege. So kita mulakan sekarang dengan Dr. Rafida lah. Kita sering mendengar, I think istilah-istilah tertentu dalam perbincangan dan debat mengenai vaksin kan. Dan antaranya ialah yang ragu vaksin atau vaksin hesitant dan tolak vaksin atau anti-vaksin terus atau anti-vaxxer lah yang kita dengar selalu kan. So apa bezanya di antara kedua-dua kumpulan ni? Saya rasa yang paling pandai jawab ni Imelda, tapi saya start dulu. Yang anti-vaksin ni sebenarnya menolak terus lah, memang tidak percaya pada vaksin. Dan bagi saya rasa tak ramai, mungkin Imelda boleh expand. Tapi yang menolak ataupun ada meragui tu mungkin yang atas pagar tu. Mungkin dia tak tahu lagi, kita tak dapat maklumat yang betul lagi ataupun tak mencukupi untuk dia ditolak ke sana lah. So bagi saya rasa kita boleh orang kata memberi maklumat, insyaAllah individu yang dalam golongan ni akan menerima vaksin nanti insyaAllah. Jadi Imelda, you boleh tambah? Saya rasa buat satu masa, mungkin tahun lepas kami semua pun ragu-ragu juga tentang vaksin sebab baru saja develop kan. Baru dilancarkan dia punya kajian-kajian perubatan vaksin. So masa dia baru-baru lagi, saya rasa kami semua doktor-doktor pun ragu-ragu juga masa tu. Jadi kita nakkan lebih ilmu pengetahuan tentang kajian-kajian perubatan sebelum kita pun rasa memang kita nak vaksin. Daripada kita dah dapat ilmu pengetahuan tu, baru kita akan rasa kita yakin kita nak vaksin. Jadi anti-vaxxer ni pula mereka yang memang dah terang-terang tolak vaksin. Sebelum dapat ilmu pengetahuan pun dah memang terang-terang tolak. Dan ada juga golongan yang menyebarkan ilmu yang sesat. Jadi yang kita kata health misinformation lah kan. Jadi mereka memang terang-terang tolak. Jadi golongan yang was-was ni ramai. Golongan yang anti-vaxxer ni sedikit saja. Tapi ini fenomena baru ke? Yang mana? Anti-vaxxer? Kedua-duanya. Anti-vaxxer dah lama dah sebelum masalah wabak COVID ni pun lagi ada anti-vaxxer sebab tu kita ada lebih masalah measles yang tiba-tiba mencanak naik pada beberapa tahun kebelakangan ni sebab penolakan vaksin. So ini bukan satu perkara yang baru, bukan fenomena baru, memang ada golongan anti-vaxxer yang tak percayakan vaksin. Jadi bukanlah satu perkara yang baru. Saya nampak tadi Dr. Rafida duk geling kepala tu bunyi nampak serius. Tak ada? Setuju. Ingat geling kepala kerana memang masalah serius tu. So tak apa, Encik Amrahi. Ya. Jadi
Okey, jadi kalau kita tengok cerita pasal apa ni, yang orang yang menolak vaksin ni, di mana yang apa ni Dr. Imelda cakap kan. Sebenarnya saya sendiri pun telah terlibat mendepani mereka ni since 2015. Daripada 2015 lagi kita menghadapi masalah ni. Dan kita tahu bahawa golongan ni semuanya bermula di barat lah, ya, di mana bermacam-macam perkara yang disebarkan. Dan perkara itu sebenarnya telah menjadi ancaman. Dia dah jadi satu global threat tau. Jadi sesuatu yang kita kena lakukan. Itu sebab apabila wabak ni datang, saya dah expect dah perkara-perkara ni akan berlaku. Dan apabila saya melihat bahawa sebenarnya perkara-perkara itu konsisten dengan apa yang mereka cakap daripada orang kata macam-macam lah, dari segi angle macam-macam tak masuk akal lah. Jadi yang ni yang kita kena depani kan. Seolah macam ada satu pihak tu sangat berkuasa, boleh kontrol dunia, boleh buat macam-macam kan. Jadi sampai dah beyond kita punya imagination, itu yang jadi tahyul tu. Itu yang tahyul banyak keluar ni, tiba-tiba tahyul yang tak pernah kita dengar. Isu zombie pun masuk time bincang pasal COVID-19 dengan vaksin ni. So Dr. Rafida ada nak tambah lagi ke mengenai isu ni sebelum kita move on ke topik lain? Saya rasa saya rasa kita patut bangga dan kagum bahawa golongan anti-vaxxer ni memang pandang tinggi sangat kebolehan kami. Kami tak ada kebolehan nak letak microchip ke nanochip dalam vaksin. Kami tak ada kebolehan, kami tak pandai nak buat konspirasi dengan beramai-ramai dengan seluruh dunia nak buat konspirasi, nak mengawal population ni. Yang ni kiranya kebolehan yang sangat tinggi lah. Kiranya it's like kiranya pujian kepada kita lah. Dan dia orang percaya kita boleh buat benda macam ni. Okay. Padahal kita tak ada teknologi setinggi tu pun. Okay, so kita ada soalan daripada penonton ni yang menanyakan tentang ini memang frequently asked question dan ini tujukan kepada Dr. Imelda, iaitu wanita mengandung dan menyusu boleh tak mengambil vaksin? Okay, bila kita lihat vaksin, apa yang ada dalam vaksin yang boleh memudaratkan wanita hamil yang mengandung menyusukan, ialah vaksin yang kita tak boleh bagi ialah vaksin yang ada live virus. Ada beberapa jenis vaksin yang memang kita tak bagi untuk ibu yang hamil dan menyusukan bayi. Ada vaksin yang dibenarkan dan selamat. Dan kita tahu vaksin COVID tidak ada live virus, tidak ada live attenuated virus, maka ini secara teori memang selamat untuk ibu-ibu yang hamil dan ibu yang menyusukan bayi. Hanya buat setakat ini, kita tak cukup data untuk membuktikan dia ni benar-benar selamat. Setakat ini, semua kajian perubatan, beberapa jenis vaksin untuk COVID-19 hanya untuk mereka yang tidak hamil dan berumur 18 tahun ke atas. Yang untuk Pfizer punya 16 tahun ke atas. Jadi bila kita tak ada cukup data untuk memberi kepastian yang ni memang 100% selamat apa side effect dia, maka kita sekarang was-was nak bagi. Jadi yang ni kita atas pagar. Apa yang penting ialah kita kena fikirkan, kita kena buat pertimbangan pros and cons. Apakah keburukan kalau ibu yang hamil mengandung dan menyusukan anak tu dapat COVID compare tu vaksin. Risiko nak dapat COVID tu sangat tinggi, masalah COVID yang teruk untuk ibu hamil yang ada comorbidity, yang ada masalah macam diabetes, obesity, tekanan darah tinggi. Jadi ataupun yang berumur yang berusia yang lebih tua. Jadi untuk ibu-ibu ini mungkin bagi mereka nak mendapatkan vaksin tu akan memberi mereka lebih perlindungan
daripada kalau tak ambil vaksin dan mereka dapat penyakit COVID. Dan kita kena tengok juga mereka yang frontliners lebih terdedah kepada pesakit-pesakit yang ada penyakit COVID dan lebih senang untuk dijangkiti. Jadi kita kena bagi pertimbangan mereka yang frontliners yang hamil. Adakah patut kita beri mereka perlindungan atau biarkan mereka terdedah kepada risiko nak dapat COVID-19? Maka buat setakat ini banyak negara-negara di dunia membenarkan ibu hamil mengambil vaksin COVID-19 jika mereka frontliners dan juga ibu hamil yang ada penyakit-penyakit kronik untuk melindungi mereka sebab risiko mereka mendapat COVID-19 yang teruk yang memerlukan bantuan pernafasan dan juga kematian lebih tinggi dari ibu hamil yang lain. Jadi untuk ibu hamil yang lain yang bukan frontliners dan tidak ada masalah kesihatan, banyak orang kata boleh buat pertimbangan nak tunggu dulu sampai kajian perubatan. Sekarang dia orang setengah menjalankan kajian perubatan. Ada lagi kajian perubatan lagi, tak habis lagi untuk ibu-ibu hamil. Jadi tak lama nak tunggu. Saya rasa dalam beberapa bulan ni saja kita boleh dapat banyak report. Jadi kalau nak tunggu dulu boleh, yang siapa yang was-was lagi boleh tunggu dulu sehingga kita dapat report. Doktor, itu bagi wanita yang hamil, bagaimana dengan wanita yang TTC atau trying to conceive? Trying to conceive tak ada masalah. Sebab ini yang nak tanya ni, sebab ada yang tanyakan tentang vaksin sebab mRNA kan. Sama ada ia selamat untuk zuriat yang akan datang. Sebab takut nanti kalau wanita yang hamil ataupun yang mahu hamil, dia punya DNA atau bahan genetik beliau tu akan diubah oleh vaksin ni. So macam mana tu? Macam mana nak jawab? Dia tak masuk dalam DNA. mRNA ni dia tak masuk ke dalam DNA. Dia tak ubah DNA orang. So memang pun mereka yang trying to conceive ni, dia tak mengubah genetik baka. Sebab bila you try to conceive, persenyawaan telur tu, telur yang setiap wanita dilahirkan dengan 2 juta telur follicles yang akan matang dan dia tak buat yang baru dah. Jadi yang ni baka tu dah ada, sedia ada. Jadi bila kita ambil vaksin mRNA ni, dia tak mengganggu baka. Dia tak masuk dan mengubah DNA kita. Jadi jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Jika anda tak hamil dan anda trying to conceive, tak ada masalah nak ambil vaksin ni. Itu lega juga dengar tu. Mesti sebab ramai yang risaukan pasal zuriat ni. Memang kalau dengar ni memang bagus lah. Lagipun kalau anda miss period sekalipun, kita tak suruh buat pregnancy test dulu sebelum ambil vaksin. Okay. Ini soalan bagi Dr. Rafidah pula. Ada yang bertanyakan sama ada kidney transplant recipient ni boleh divaksin dengan mRNA vaksin. Sebab kabarnya yang diberitahu ialah mereka hanya boleh menerima inactivated virus vaksin. Macam mana tu? Okey, just saya nak komen pasal sakit buah pinggang lah ya, secara keseluruhan. Kalau kita cakap dialisis memang kena vaksin lah, kita tahu. Kerana pesakit dialisis bila dijangkiti COVID, statistik menunjukkan 1 dalam 3 akan meninggal dunia. Dan risiko mereka untuk mendapat penyakit COVID kalau mereka pergi untuk buat dialisis, ya, seorang pesakit yang menjalani dialisis hampir 430 kali ganda dibandingkan dengan masyarakat Malaysia. Okey, so dialisis memang kenalah ya. So bila kita cakap pasal transplant pula, pesakit buah pinggang yang telah menerima ialah transplant ataupun buah pinggang baru dari sama ada daripada deceased donor ataupun ahli keluarga ataupun penerima selepas kematian. Okey, so banyak ada data macam sama juga macam Dr. Imelda cakap, data tu tak berapa cukup lagi ya. Tapi di Italy, di Amerika dia sudah memberi pesakit-pesakit transplant vaksinasi. Jadi kita tunggu apa keputusan mereka. Tapi bagi saya, mereka-mereka ini semua saya harap daftarlah dengan MySejahtera. Sebab kalau tak daftar,
nanti lama you tercicir lagi susah. Baik you daftar. Bila masa you dah tiba, mungkin masa tu dah fasa kedua, kita dah lebih jelas. Lebih jelas. So jadi jawapan dia bukan sesenang itu. Satu lagi, pesakit transplant ni ada banyak pula. Ada yang baru transplant, sebulan, 3 bulan, dah banyak tahun. So yang paling baik adalah daftar, dan bila anda berjumpa dengan doktor, tak payah hari ni terus kabut nak vaksin, tidak. Bila anda berjumpa doktor, minimal anda mesti berjumpa doktor 3 bulan sekali kan. Masa tu boleh bertanya tentang kondisi anda dan apakah ujian ataupun keputusan terbaru tentang pesakit transplant dan COVID vaksin ini. Jadi kesimpulannya sudah diberi di Amerika dan Europe, tapi kita menunggu definite keputusan data yang lebih jelas lah. So saya harap itu menjawablah soalan tu. Dan juga yang ada menanyakan tentang kemungkinan ada alergi atau complication akibat mengambil vaksin ni, sama ada patutkah orang yang ada severe allergy ni patut mengambil vaksin? So mungkin Encik Amrahi nak tambah lepas ni ataupun nak boleh jawab juga yang tu ke? Okey. Okey. Teruskan. Ya. Teruskan. Jadi pada saya benda tu logik lah. Ya, maknanya apa-apa pun kita tahu dia punya kesan sampingannya, kita dah expect, dan telah diberitahu juga kalau kata kita ada alergi kan, maknanya perkara tu kita kena berhati-hati lah. Tapi takat mana yang ada sekarang ni, benda tu semua normal lah, masih lagi normal. Tidak ada yang lebih daripada yang berlaku daripada vaksin-vaksin yang ada. Maknanya benda tu memang sesuatu yang kita expect dan benda tu berlaku. Itu sebab kalau kita tengok dari segi SOP yang akan dijalankan di pusat pemberian vaksin nanti, perkara itu semua akan diambil kira. Maknanya kakaklah bila kita pergi ke pusat pemberian vaksin terus nak cocok tak. Dia mesti ada dia punya proses dia satu persatu. Jadi maknanya sekarang ni kita masukkan di dalam aplikasi MySejahtera. Di situ pun dia tanya ada alergi atau tidak. Itu setakat basic information dulu. Nanti apabila kita di pusat pemberian vaksin, maka lebih lanjut akan ditanya. Ya, maknanya kalau kata contohnya, kalau kata ada sesiapa yang betul-betul ada alergi, sepatutnya kita mesti ada dah carry kita punya own card kan. Maknanya sesuatu alergi kita patut dah ada dah. Jadi itu yang kita kena ni lah. Tetapi kalau kata ikut data yang kita ada, kalau umpamanya kita ambil vaksin daripada Pfizer kan, katalah kalau kata you develop alergi ke ataupun anaphylaxis untuk dos yang pertama, definitely you're not going to get the second dose lah. Maknanya second dose tu kita tidak akan bagi. Jadi perkara ni is still very dynamic tau. Jadi tetapi setakat real data yang kita ada, real world data yang kita ada, kita tengok tidak ada isu yang besar lah yang alam memang tak ada sampai sekarang. Dan kita tahu bahawa yang telah jumlah dos yang telah diberi satu dunia dah sampai 260 juta. Dan begitu besar kan. Yang kedua kita tengok dah masuk bulan yang ketiga. Jadi maknanya kalau real world data tu dah ada dah. Data dunia nyata tu dah ada. Jadi we are comfortable lah. Maknanya kita rasa insya-Allah lah perkara tu akan kita dapat selesaikan. Jadi saya rasa even di pusat pemberian vaksin tu semua kalau ada apa-apa pun dia ready lah, more than ready Kalau something happen, benda tu semua correct me if I'm wrong, tapi kita dah NIP maknanya kita buat program imunisasi dah lama, so we are aware. Kalau ada apa-apa we know exactly what to do. So Encik Amrahi, saya rasa kan dalam kehangatan isu COVID-19 ni, I think kita sering lupa atau tidak tahu bahawa mereka yang di sebalik tabir di bahagian regulatory pharmacy negara atau NPRA yang menentukan sama ada vaksin ni selamat digunakan adalah ahli farmasi seperti Encik Amrahi sendiri kan. So selain daripada di NPRA, apakah peranan ahli farmasi dalam respons kepada kecemasan kesihatan awam ni? Kita boleh tanyakan ke ahli farmasi dekat farmasi tu tentang isu-isu yang sama ni? Okey.
Jadi itu yang kita tahu bahawa mungkin agaknya orang tak berapa familiar dengan apa yang kita lakukan, ya. Jadi MPS sendiri kita dah alert, kita dah activate kita punya machinery. Jadi sebenarnya ikut apa yang sedang berlaku di seluruh dunia, okey, di ahli farmasi ni memainkan 3 peranan. Peranan yang pertama adalah advocacy. Yang ni yang seperti mana yang saya buat ni adalah advocacy. Dan advocacy ni ada satu perkara yang sangat penting pasal tadi yang kita kata was tu terlalu banyak. Jadi kita tak tahu, saya rasa diorang tengok juga TV, diorang dengar juga radio, diorang pergi ke media sosial dan sebagainya. Tetapi nothing beat lah kalau kita go into one to one lah. Maksudnya kami sedang menggerakkan semua ahli farmasi. Maknanya kita ada 20,000 ahli farmasi di Malaysia ni, sama ada di public sector ataupun di private sector, and we feel that we can contribute. Baik kita boleh menyumbang kepada negara. Satu, selain daripada advokasi, kita boleh buat pharmacovigilance. Maknanya kalau apa-apa yang kita kalau nak bantu dari segi laporan apa semua kan, kita boleh. Jadi maknanya sekarang ni apa yang kita perlu lakukan adalah memang kita telah mempersiapkan kita nyali farmasi. Contohnya macam Cik Azrul kata tadi kan. Kalau kita pergi ke farmasi, they are more than ready lah, to be able to give information. In fact, I think this coming week more will come lah. Maknanya kita akan go out, kita dah siap kita punya campaign dan sebagainya. So advocacy is one of the thing yang kita buat secara besar-besaran. The third one, ni yang this one is a bit challenging. Kalau kita tengok di negara lain, ahli farmasi bagi vaksin ni benda biasa je. Cuma mungkin di tempat kita tidak dilakukan. In fact, neighbor kita Filipin baru buat dah mula buat. Jadi kita kat sini bersedia saja. Kalau so kata ini untuk ahli farmasi tu jadi vaccinator. Ya. Maknanya but they must be trained, mesti di-train dan mesti diuji kompetensi dia. So samalah saya rasa siapa ada 3 yang nak buat peranan betul. tu. Ya, 3 peranan dia dua play that play. Okay. So saya ingin mengingatkan saudara dan saudari yang menonton forum kita pada malam ini untuk mengukakan pertanyaan kepada ahli panelis menerusi Slido ataupun menerusi Q&A session yang berada di platform Zoom. So sekiranya anda mahu soalan anda dijawab oleh ahli panel, sila kemukakan soalan-soalan anda kepada pautan ini dan kami akan cuba mendapatkan ahli panelis kita untuk menjawabnya. So kita ada masih lagi soalan-soalan yang dikemukakan. Ini possibly kepada Dr. Imelda mungkin. Adakah orang yang menghidapi penyakit asma, kanser dan sebagainya tidak sesuai untuk mengambil vaksin? Oh, yang ni jawapan dia terbalik, Encik Azrul. Terbalik. Sebab mereka ialah di antara golongan yang ada comorbidities, iaitu vulnerable group. Maknanya mereka lah golongan yang kalau dapat penyakit COVID-19 ni, mereka lebih lagi risiko nak dapat COVID yang teruk. COVID yang teruk ni ialah mereka yang perlukan bantuan pernafasan, perlu masuk intensive care unit dan juga kematian. Jadi ada golongan yang ada lebih risiko kalau terjangkit COVID-19, dia boleh dapat COVID-19 yang teruk. Dan di antara golongan ni ialah mereka yang ada penyakit pernafasan yang kronik dan asma yang teruk. Mereka yang memang ada kanser. Jadi yang kanser tu pula bergantung kepada apakah rawatan yang dia ambil masa tu. Jadi kita bergantung kepada individu untuk bertanya kepada doktor yang merawat mereka, bolehkah mereka ambil vaksin. Tapi secara umumnya, vulnerable group ni ialah mereka yang akan dijemput ke fasa 2 bersama warga-warga emas. Dan mereka ialah mereka yang ada penyakit diabetes, penyakit jantung, kan? Yang ada penyakit-penyakit kronik macam ni lah, tekanan darah tinggi, kan? Jadi termasuk dengan masalah pernafasan.
yang kronik. So Jadi, orang yang ada yang sakit kanser ni, dia kalau mengambil vaksin dia tak adalah menjadi semakin parah akibat divaksin. Tak ada, vaksin tu tak ada pun virus dalam tu. Vaksin tu tak ada virus dalam tu. Tapi kalau mereka dapat virus COVID-19, risiko mereka nak dapat penyakit yang teruk tu sangat tinggi. Apa tujuan vaksin? Ialah untuk mengurangkan kemasukan ke hospital, untuk mengurangkan kematian akibat COVID-19. Jadi mereka lah yang diutamakan. Untuk mereka yang sihat dan bukan frontliners untuk mendapat vaksin, ini ialah tujuan untuk mengawal wabak supaya kita dapat herd immunity. Tapi untuk golongan yang memang ada penyakit kronik, kita nak utamakan vaksin kepada mereka dulu. Sebab kalau mereka dapat jangkitan penyakit ni, mereka lah yang dapat penyakit yang teruk. Jadi kita nak lindungi mereka dulu. Jadi fikirkan, selalu saya cakap kita nak mempertimbangkan apakah risiko nak dapat kepada anda COVID-19 dan kita bandingkan dengan risiko vaksin kepada anda. Dan kalau kita tengok kebaikan, ya, kita kata benefits outweigh the risk, maka patutlah ambil vaksin ni. Dr. Rafida, bagaimana pula kalau ada yang telah dijangkiti dengan COVID-19 dan dia dah sembuh dan difikirkan mungkin dia dah ada immunity kan? So adakah mereka perlu mengambil vaksin seperti orang lain? Okey, kita tahu jangkitan yang pertama tidak semestinya mengelakkan anda mendapat jangkitan seterusnya. Jadi secara general lah ya, secara puratanya antibody lepas jangkitan, antibody ada dalam badan lebih kurang 90 hari macam tu. Kebiasaannya lepas tu kita akan vaksin juga. Ramai kawan-kawan saya telah vaksin kali ini selepas kena jangkitan lebih kurang 3 bulan yang lepas lah. So jawapannya ya, you perlu daftar dan perlu ambil vaksin tu. Definitely. So sekarang ni ada soalan yang ditanyakan, berapa lama masa yang perlu untuk buat the PCR test lepas the second dose of the COVID-19 vaccine? Perlu menunggu 14 hari untuk elak false positives? PCR untuk apa soalan dia? Antibody. Tak, ya, dia tanya pasal the PCR test kan untuk detection of COVID-19 kan. So lepas second dose tu kalau dia buat test tu dia akan ada positif ke atau false positif? Rasanya dia ada keliru juga ni. Itulah, I keliru soalannya pun. Dia ramai orang ingat kita bagi vaksin kita bagi virus. Tapi kita tak bagi virus. Kita tak bagi virus. So saya pun keliru. So sekarang ni doktor and Encik Amrahi, kita ada beberapa jenis vaksin dalam pertimbangan dan sudah ada dalam distribution kan. So sekarang ni yang available adalah mRNA vaksin yang sedang diluluskan atau sedang roll out ni. Kita akan lihat ialah inactivated virus vaccine. So itu adalah jenis vaksin yang menggunakan virus yang telah dimatikan. Mungkin itu yang ada kekeliruan sedikit tu tentang jenis vaksin yang terbabit dalam isu ni, dan mungkin orang takut kalau kena vaccinate dengan vaksin jenis ni tiba-tiba boleh jadi COVID pula. Tu macam mana tu? Okeylah, ni apa ni, saya rasa perkara ni sangat penting maknanya apabila kita kata was-was dari segi dia takut dan sebagainya, sebenarnya ada 3 perkara lah yang selalu orang tanya. Sama ada vaksin ni berkesan ke, sama ada vaksin ni selamat ke, sama ada vaksin ni berkualiti ke, satu lagi lah, sama ada vaksin ni halal tidak kan. Jadi perkara-perkara ni benda yang selalu orang tanyalah, ya. Saya cuma nak bagi orang kata apa, kepastian bahawa kita punya MPRA ni, dia punya cara kita menjalankan tugas tu sangat ketat. Okey. Saya bagi contoh Yang pertama sekali bila kita tengok di mana apa ni, katalah kita ambil yang Pfizer datang kan. Okey. Jadi kita kena pastikan bahawa setiap dokumen, setiap helaian dokumen dossier yang dibagikan pada MPRA tu
memang diteliti satu persatu. Okey. Selepas itu rakan-rakan saya di MPRA ni perlu kemukakan kepada PBKD DCA di mana pihak berkuasa kawalan dadah. Jadi mereka lah yang akan membuat keputusan. So all the secretariat work tu dijalankan oleh MPRA punya pegawai. So jadi yang kita kena ingat tau, yang diberikan itu adalah berdasarkan kepada fakta, maklumat, dokumen yang nyata. Dan seperti mana diberitahu Bukti, oleh evidence, clinical trial. YBKJ kadang-kadang kita sampai 300 soalan tambahan kita tanya tu. That's how detailed the thing is. It's not easy. So walaupun benda tu telah diregister di US ataupun di Europe dan sebagainya, this a new ball game. You datang kat Malaysia, it's a different thing altogether. Satu Dia tengok Sinovac. Kan baru ni kita dah terima tentang apa ni the bulk kan, maknanya yang jenis di mana pukal kan. Jadi yang ini semua belum lagi melalui proses pendaftaran. Jadi kena tunggu melalui proses yang sepatutnya lah. Itu sebab diumumkan hari ini yang Sinovac yang akan digunakan adalah yang telah diluluskan baru-baru ni adalah yang telah pun digunakan di kilang ataupun di tempat di China. Bukan yang ni. Jadi maknanya everything is being done. Contoh juga kepada Pfizer yang tadi kan, bila masuk ke second dose, bila kita dapat daripada fasiliti yang lain, kita kena tengok juga because yang saya tahu vaksin memang kita akan buat every batch. Proses tu sangat teliti ketat. Dan memang kalau kita tengok NPRA Malaysia ni, dia ada reputation dia sendiri yang menunjukkan tahap standard dan kualiti yang sungguh tinggi di bahagian Asia Tenggara ni. So saya nak tanyakan pula kepada honestly saya tak tahu kepada siapa yang saya patut tanyakan soalan ni, tapi saya nak just tanya pada ketiga-tiga ni. Ini daripada soalan yang saya wakil bagi para lelaki, adakah vaksin boleh menyebabkan kemandulan atau erectile dysfunction? Lelaki dah jawab. Betul tak? Pada saya tak pernah dengar lagi ni, tapi tak apa, lelaki dah jawab. Saya dah 3 ke 4 kali dah dengar soalan ni. Dan sebenarnya ada juga soalan terbalik kan? Di mana? Dia terbalik, jawapan dia terbalik. Jawapannya terbalik sebenarnya. So macam mana? Apa jawapannya? Enggak lah, I think we go back to the facts, okay? Maknanya apa-apa pun kita berdasarkan kepada apa yang didokumen dan benda tu semua hitam putih. Kita tak boleh kelentong dalam research vaksin ni, kita tak boleh bagi ilmu tahil hurafat dalam tu Maknanya semuanya berdasarkan kepada fakta. Jadi ini yang penting, maknanya kalau kata apa-apa kesan sampingan memang akan ditulis dalam dossier, kita kena tulis di dalam dia punya package insert dan sebagainya. Maklumat pun diberitahu cara open and so on. So everybody have access. Kalau kita nak, Dr. Tak, saya rasa yang soalan terbalik ni, ada beberapa laporan yang long term effect COVID-19. Ada beberapa laporan mereka kata kalau dapat COVID-19, ada orang yang lepas tu dia dapat erectile dysfunction. Tapi mereka confuse, ni vaksin ni bukan COVID. Jadi vaksin ni bagi perlindungan daripada nak dapat COVID, maka tak payahlah nak pening-pening tentang tu. Mungkin mereka keliru. Mungkin pernah dengar laporan ni yang COVID-19 long term effect. Ada juga orang yang dapat erectile dysfunction sebab dapat COVID-19. Bukan sebab vaksin. Okay. So nak tanya, semua ubat mesti ada kesan sampingan ataupun ada dia contraindication pada orang lain. Orang lain dia badan dia berbeza kan, dia respon dia beza. So dari segi vaksin ni kesan sampingan ni apa, Encik Amri? Seperti mana yang saya sebutlah, demi kesan sampingan tu seperti mana yang kita tahulah on the part of the vaccine kan, vaksin itu sendiri dia tak banyak masalah dia. Sebab kita kena ingat for example the Pfizer punya vaksin kan. Jadi kesan sampingan tu apabila kita inject pada dia
kita ada seperti mana yang kita semua sedia maklum lah. Maknanya kan kita pun selalu kena vaksin. Saya pun baru ambil saya punya flu vaksin. It's still the same perkara-perkara pada saya benda yang rutin lah, you know. Ya. Tapi apa tu? Maknanya Bengkak ke, rasa bengkak demam-demam lah, rasa ke? demam lah, badan letih lah apa semua tu. Tetapi kalau maknanya benda tu bukanlah satu benda yang luar biasa. Maksud saya benda-benda tu memang biasa. Macam baru ni pun kita tengok katalah cucu saya lah for example baru dapat dia punya NIP pun akan melalui proses yang sama. So I think it's nothing new. Saya rasa siapa ada anak dia tahulah it's the same thing. Tak ada yang luar biasa lah. Itu saya nak bagi point, tidak ada yang luar biasa. Saya rasa Dr. Imelda faham apa yang saya cakap kan. There's nothing there's side effect yang tak ada nothing new yang kita nampak. Ya. Kita bagi perbandingan. Mungkin orang faham kalau kita bagi perbandingan kan? Okey. Kalau nak kata tadi soalan alergi tu kan? Okey. Daripada 260 juta orang yang terima vaksin di seluruh dunia. Okey. Berapa orang yang dapat alergi? Jawapannya lebih kurang 5 dalam sejuta. Okey? Jadi kalau kita nak bandingkan dengan perkara lain, tadi orang kata berapa ramai orang di seluruh dunia ni yang ada masalah macam seafood allergy? Jawapannya ialah 25,000 dalam sejuta. Jadi kalau kita nak buat perbandingan, bahaya ke vaksin ni kesan sampingan dia? Dia sikit sangat bila kita bergantung kepada manfaat yang kita dapat dari vaksin. Jadi selalu go back to that, pros and cons. Selalu go back to that. So Kita memang dari bandingkan. segi maklumat tu kita mesti nak kena hadam lah. Kita kena cari maklumat yang betul, yang sahih dan memahami maklumat tersebut, Doktor. Ya, betul. Jadi apa-apa pun kita nak ambil ubat ke, vaksin ke, kita pertimbangkan apakah manfaat yang kita dapat dari ni dan kita compare, bandingkan apa dia side effect yang kita dapat. Jadi kalau manfaat dia jauh lagi tinggi daripada risiko dia, maka kita kata benda tu selamatlah. Saya nak tanyakan pada Dr. Rafidah kan, sebab isu daripada mana nak dapat maklumat ni yang betul dan sahih dan tak mengelirukan ni dari mana sebenarnya? Sebab doktor sendiri pun dah ada pengalaman yang cukup luas dalam isu menangani isu misinformation ni, dan waktu COVID-19 ni macam-macam maklumat yang kita terima mengenai isu-isu ni. Macam mana tip yang boleh Dr. Rafidah berikan pada orang yang nak mencari maklumat ni? Dari mana nak cari? Saya rasa memanglah kalau nak cakap macam-macam misinformation lah, terutama masa pandemik ni kan. Ya Allah, saya baca pun macam daripada mana ni kan. Sangat luar biasa lah dia punya misinformation. Jadi saya rasa saya sendiri pun akan tetap ikut saluran yang betul. Saya akan tetap ikut saluran kita punya Kementerian Kesihatan Malaysia, saluran pasal apa yang terbaru tu kan, JK apa tu? JKJV kan. JKJV. Yang itu rasanya baru kan. So sebab saya nak sebut pun tongue twister. Mungkin kita boleh letak dia punya link kat situ. Sebab saya rasa kat situ sangat lengkap dia punya informasi, dan juga dalam My Sejahtera kita pun banyak sangat information dekat situ. Jadi scroll saja. Saya rasa itu pun sebenarnya dah cukup. Tak perlu nak dengar-dengar benda-benda yang saya rasa yang lain-lain tu tak payahlah. Ya kan? Kan? Jangan ambil informasi daripada WhatsApp. Jangan. Kalau dapat WhatsApp yang dok pi merata-rata ni, tak usahlah dok sebarkan. So dia ni jap. Dia sebenarnya kalau kita pasal pandemik ni ada banyak term tentang pandemik ni yang kita tahu pandemik ni kan. Dia diorang ni mereka macam-macam. Pandemik pun ada. Lepas tu infodemik pun ada. So jadi media sosial tu macam tu lah. Jadi apa yang kita perlu ingat, pada saya lah this is my concern mana yang saya, pada saya, let's look at fact. Pertama sekali kita kena ingat ini adalah pandemik global. Okay, kali terakhir kita ada pandemik global ni lebih daripada 100 tahun yang lalu. Okay,
pada pandemik itu tidak ada vaksin digunakan. Kali ini ada jalan keluar. Yang Ada mana tu? vaksin. Spanish flu ke? Ya, Spanish flu. influenza. Ya. So jadi makna yang ni kan, jadi hasil daripada tiga gabungan, makna apabila genom COVID ni dikenal pasti di Wuhan, jadi seluruh dunia berpakat, berusaha sedaya upaya. So daripada saintisnya, daripada governmentnya dan juga daripada syarikat pharmaceutical, dan hasil gabungan ni yang kita dapat tahu begitu banyak pembangunan vaksin dibuat, dan 170 lebih, dan akhirnya cuma 15 yang baru sampai ke fasa clinical trial phase 3 lah. Encik Amri, just nak pick up untuk point ni sebab sekarang ni orang berpetikaikan. Sebab vaksin ni kalau dulu mengambil masa bertahun-tahun untuk dihasilkan, untuk jalankan clinical trial dan sebagainya. Sekarang ni kenapa dalam tempoh yang begitu singkat kita tiba-tiba dah ada vaksin? Okey, pertama dia ada banyak sebab lah. Yang pertama sekali, kita even kalau kita ambil teknologi yang baru di mana kita gunakan teknologi mRNA kan. Sebenarnya benda ni bukan benda baru. It's been there for 30 years already. Jadi maknanya bukan baru kan. Cuma kali ni yang saya kata tadilah digembelengkan semua. Kalau dulu nak buat satu vaksin tu kadang-kadang tak sampai support daripada government. Kita develop vaksin, government tak ambil, bawa program, naya lah siapa nak jadi syarikat pharmaceutical, it doesn't work. Vaksin ni sama juga macam antibiotik tau. Maknanya kalau kita dah develop apa semua kan, dan benda tu kurang, jadi penggunaan akan maknanya dari segi sales akan tidak macam tu. Dia bukan macam normal punya ubat tau. So jadi kita kena faham. Jadi maknanya, tapi kali ni dia punya combination cukup dahsyat. Pasal penduduk dunia is 7 billion tau. So macam mana kita nak dapat herd immunity untuk cover 7 billion ni? Apatah lagi kat Malaysia ni nak cover 26.5 kan. Jadi it's a big task. Dan tak ada satu pun negara yang ada pengalaman untuk address benda ni. Jadi sama-samalah orang kata kita bagi kerjasama. It is a very satu tugas yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Terima kasih Encik Amri. Saya nak tanyakan pada Dr. Rafida. So you dah mendaftar? You dah go on MySejahtera, dah dapat appointment date. So sekarang ni yang ditanya, senario lah, ikut senario kan. Senario. So sekarang ni orang tanyakan, do I have a choice? Dapatkah saya memilih vaksin yang mana yang akan saya terima menerusi program kerajaan ni? Saya rasa nombor satu kita patut percaya. Tadi kita dah dengar pasal NPRA, betapa bagusnya, betapa ketatnya NPRA kita, dan kita patut percaya mereka untuk orang kata meluluskan. Kalau dia dah lulus vaksin tu, insya-Allah tidak ada masalah untuk kita. Bagi saya tidak tak perlu risaulah apa jenis vaksin pun yang anda diberikan nanti. Saya pun tak kisah apa vaksin saya terima. InsyaAllah tak ada masalah. Kita patut tahu yang vaksin-vaksin lain pun kita tak ada pilihan. Ini bukan saja tak cakap pasal COVID-19 vaksin. Vaksin untuk benda-benda lain yang kita ambil untuk measles, mumps, rubella, polio, pneumococcal. Yang ni pun seluruh dunia ada macam-macam brand. Tapi orang tak tahu sebab tu mereka tak memilih. Ni COVID-19 ni pasal ada banyak bacaan. You tahu ada brand ni, brand tu. Saat ni boleh nak cakap boleh pilih ke tak? Padahal selama ni ubat-ubat yang kita duk ambil dari doktor, dari kerajaan vaksin, tak ada pilihan pun. Mereka tak kisah pun. Paracetamol pun banyak brand kan? Kan? Ya, vaksin influenza yang tu dapat setiap tahun tu banyak jenis brand. Tapi orang tak petikaikan. Itulah. So sekarang ni kalau ada yang nak mengambil, ini ada soalan ni yang masuk ni, kalau you ada kanser dan sekiranya ada kerisauan yang mungkin ada kesan atau impak pada diorang ni, adakah ada jaminan dari siapa-siapa tentang
ada pampasan ke ataupun some sort of security lah bagi mereka yang ada adverse reaction ni. Macam mana? Saya rasa kita dah perkara ni pun YBKJ pun dah jawab. Okey, di mana apanya kita tahu bahawa kita kena fair lah. Yang ni adalah satu program nasional. Diberikan cara percuma. Okey, diberikan cara percuma. Okey. Lepas itu kalau kata umpama dan kita pun tak paksa pun. Okey, maknanya apabila kita nak ambil nanti consent pun akan kita kena ambil kan. Jadi tetapi memang kerajaan ada memikirkan bagaimana untuk ni. Tapi dari segi kuantum tu kita masih belum dengar lagi lah. Tetapi perkara tu memang telah diputuskan oleh kabinet dan kita tunggulah. Dan saya rasa should be fair lah. Sama ada we go back to the basic. Even kalau ada kematian pun mesti akan ada ni lah. Tapi dia punya keyword adalah related, mesti ada hubung kait dengan vaksin tu sendiri. Yang tu makan masa lah sebab kita nak pastikan. Itu yang jadi challenge lah. Tapi dari segi pampasan tu memang telah pun dari segi polisi pun telah diberikan oleh kerajaan lah. So bagaimana dengan tadi ada dimaklumkan oleh Dr. Imelda tadi dengan Dr. Rafida, kita tengok flu shot, kita tengok rubella dan sebagainya, orang tak kisah pun brand apa. Tapi sekarang ni disebabkan ada pelbagai jenis vaksin, so ada yang bertanyakan ni, boleh mix and match tak? Boleh campur tak? Hari ni you ambil yang Pfizer punya, besok you ambil yang Sinovac dan sebagainya, boleh ke? Tak boleh. Brand sama? Tak boleh. Memang tak boleh. Okay. So memang kalau you ambil Pfizer, you akan terus second dose pun ambil Pfizer juga. Kecuali kalau kata you ada alergi, alahan apa semua, memang the second dose tu kita kena consider lain lah. Tetapi tapi kalau kata umpamanya kita tengok yang J&J kalau kita tengok vaksin J&J kan satu dos. Okey. Jadi yang tu pun satu potensi. Tapi problem sekarang ni kita menghadapi masalah supply seluruh dunia. Jadi even kalau J&J bagi kat kita pun dia tak akan bagi banyak pun. Jadi benda-benda ni kita kena lakukan. Cuma yang saya nampak yang saya rasalah yang boleh orang kata untuk kegunaan kita tu akan lebih stable adalah Sinovac lah. Pasal perkara tu kita boleh buat di tanah air kita. Okay. Jadi so, boleh lah. Just nak go back pada isu yang kalau ada alahan dan sebagainya, adakah nasihat daripada doktor dan ahli farmasi sendiri yang mengatakan kalau you kerisauan ataupun mungkin takut ada alahan tu, pastikan waktu ambil vaksin tu berhampiran dengan hospital ke ataupun tempat-tempat yang boleh diberikan bantuan perubatan sebagai langkah berjaga-jaga. Adakah itu satu nasihat ataupun memang you buat cucuk vaksin tu dah memang dekat hospital pun ataupun dekat tempat perubatan? Setakat yang saya tahu kalau kita kata di pusat pemberian vaksin tu, kalau setakat tahu dah delivery vaksin at least 30 minutes. 15 to 30 minit, 15 minit hingga 30 minit akan ada di situ sebab ini berdasarkan kepada apa yang dilakukan across. Kalau dia nak jadi apa-apa pun pada waktu itulah. So kalau kata anaphylaxis pun akan berlaku pada itu dan everybody is ready for that. Okay. Nak tambah sikit. Tempat pusat vaksinasi tu seronok sebenarnya. Tengok ramai di situ kan. You kena try lah. Sebab apa ada yang tak semua orang akan bagi biskut air lah. Tapi apa yang berlaku adalah dia akan bagi taklimat. Orang yang ada kat situ, vaccinator tu sudah di-train ataupun dilatih untuk macam mana nak daftar, macam nak tanya soalan, ada alergi dan lepas anda diberi vaksinasi tu pun anda akan dipantau. Dia bukan pergi beli kedai beli barang balik tak dia seronok kat situ. So saya rasa recommend cepat-cepatlah daftar terus pergi, bukan sekarang lah, jangan kabut, tapi kalau anda diberi peluang untuk pergi vaksin tu, ambillah peluang tu. Memang seronok lah saya rasa. Boleh seronok pula tu. Saya tengok dekat hospital tu seronok betul. So macam-macam tempat lah, janji orang yang vaccinator tu telah dilatih. Dia ada farmasi, ada doktor, ada nurses, ada MA, semua ada. Memang meriah.
meriah tapi ada SOP lah Jangan ingat Hmm. meriah tu mass gathering pula. Itu kena pula 10,000 kan. Itulah. Denda. So ada saya rasa untuk kita mengakhiri lah this forum pada malam ni kan, just di minit-minit yang terakhir ni lah. Saya rasa kita perlu endingnya kepada mengatasi kerisauan atau kurang jelasnya orang yang di luar sana mengenai kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 ni. Apa sebenarnya yang manfaatnya daripada mengambil ubat ataupun vaksin COVID-19 ni. Sebab kalau kita dengar doktor cakap you tak payah banyak tanyalah, you just ambil je. Dan memang itulah polisinya dari dulu sampai sekarang. Kalau you pergi, you sakit, polisinya you just ambil je ubat, doktor cakap. Sekarang ni disebabkan kita pun banyak sangat maklumat tu di luar sana, informasi dan sebagainya kan. So sekarang ni kalau boleh saya dapatkan daripada setiap ahli panel ni, apakah kepentingannya untuk mengambil vaksin ni pada Dr. dan Encik Amrahi sendiri. Boleh start dengan Dr. Imelda. Untuk saya, paling penting sekali bila kita tengok kajian perubatan dan trial, bila ambil vaksin, kadar kemasukan ke hospital disebabkan COVID-19 dikurangkan ke hampir 100%. Bila kita tengok kajian di negara UK dan yang sudah bagi lebih daripada 20% dewasa yang dah dapat suntikan pertama, hanya suntikan pertama saja kita dah nampak kadar kemasukan ke hospital untuk orang-orang tua mereka sudah dikurangkan 80%. Jadi apa yang penting ialah bila kita ambil vaksin, kita boleh melindungi vulnerable group dan kita boleh mengurangkan COVID-19 yang teruk. Yang tu yang pertama, utama sekali. Bukan saja nak kurangkan masalah yang mild symptom tu, tapi dia mengurangkan COVID-19 yang teruk. Terima kasih Dr. Imelda. Dan Dr. Fida, just ada soalan dan boleh just quickly jawab dan kita boleh pergi pada statement Dr. Fida. Daripada seorang pesakit kidney transplant recipient, dia tanya sama ada boleh menolak tak vaksin sekiranya vaksin yang diberikan tu adalah jenis viral vector vaksin seperti AstraZeneca. Dia dah register, dia dapat appointment, time nak inject tu dia dapat tahu yang vaksin yang dia dapat tu ialah jenis AstraZeneca, dia cakap dia tak nak. Boleh ke? So actually AstraZeneca tidak masuk lagi. Jadi apa yang saya katakan di sini, setiap orang kita akan assess ataupun kita akan tengok seseorang itu. Kita bukan saja, kita tak akan bagi benda yang tidak sesuai dengan seseorang. Itu memang clear lah. Jadi saya harap walau bagaimanapun daftar dan macam saya cakap tadi, kalau you pergi ke pusat vaksinasi tu mereka akan assess balik, jangan bimbang. Ya, dan next appointment boleh tanya doktor anda apa status anda sebenarnya. Okay, so itu satu. So saya pergi kepada statement saya. Saya mungkin yang Imelda tak tengok pesakit COVID, tapi saya tengok dan saya dah nampak kematian juga. Terutamanya pesakit-pesakit yang tua, pesakit dialisis. Saya merayu sangat-sangat di sini supaya kita semua sama-sama divaksinasi dan kita lindungilah orang-orang ni. Sebab saya sudah menghadapi kematian ya, dan ia bukan senang. Itu satu kematian. Dua, dia memberi jangka masa masalah komplikasi jangka masa panjang. Ya. Dan perlu diingat mereka mungkin ibu ayah kita, mereka mungkin suami isteri kita. Jadi saya harap dan merayu kalau kita semua pergi vaksinasi, nak lindungi diri kita, bukan sahaja diri kita tapi lindungi semua. Terima kasih banyak-banyak rakyat Malaysia. Saya harap semua datang ke hadapan untuk divaksinasi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fida dan Encik Amrahi. Okey, saya punya statement begini ya. Kita kena balik kepada punca masalah. Okay? Kita tahu bahawa
wabak ni diturunkan, okey, untuk kita, okey. Dan kita harap vaksin ni menjadi asbab bagi Allah angkat balik wabak ni, supaya kita baliklah kembali kepada kehidupan kita. Saya rasa dah serik lah orang kata apa setahun ni. Kalau saya nak cerita, saya rasa tadi Dr. Farida pun cerita pasal kematian, saya pun banyak juga kehilangan. In fact kami punya Fapa Presiden pun meninggal dunia, ya. Arwah kita punya Presiden Fapa di Indonesia disebabkan oleh COVID. So I think this thing yang kita kena hadapi. Pada saya last fokus untuk menjayakan program ini kerana ia baik untuk negara dan rakyat Malaysia. Terima kasih Encik Amrahi, dan saya rasa kalau kita boleh pergi ke laman web vaksincovid.gov.my untuk maklumat yang lebih lanjut untuk mendapat keterangan serta update daripada kerajaan mengenai pendaftaran vaksinasi serta jenis-jenis vaksin yang ada dan juga proses yang dijalankan, maklumat tambahan, dan yang paling pentingnya di sini adalah pendaftaran, sebab ada di kalangan kita yang tidak lagi dapat mendaftar disebabkan oleh pergantungan pada MySejahtera, dan mungkin ada cara-cara lain yang perlu digunakan untuk mendaftar. Boleh mendaftar bermula 5 Mac ini, iaitu melalui laman web vaksincovid.gov.my ataupun talian hotline yang akan diwujudkan bagi tujuan tersebut. Ingin saya berkongsi dengan anda semua mengenai hasil daripada survey yang dijalankan sebentar tadi. Suka ceritanya saya boleh memberitahu pada anda semua bahawa yang sudah mendaftar adalah sebanyak 77% untuk diberikan vaksin. Yang belum lagi daftar ada 19%. Bila lagi ni? Yang tidak lagi mendaftar ada seorang je, dan yang kurang pasti adalah tidak tahu ada 4% atau 2 orang. Atas soalan adakah anda akan mengambil vaksin COVID-19, Alhamdulillah 88% kebanyakannya mengatakan ya. Ada yang mengatakan tidak. Ada juga yang masih lagi atas pagar tu yang dikatakan tadi, tidak tahu atau kurang pasti, iaitu sebanyak 11%. So dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama kita. Terima kasih kepada Dr. Imelda, Dr. Rafida dan Encik Amrahi kerana bersama kita bagi diskusi ini yang saya fikir cukup menarik dan penuh dengan maklumat berguna bagi penonton di Zoom serta di Facebook. Sekiranya anda ingin bertanyakan dengan lebih lanjut, boleh ikuti mereka pada Twitter. Saya rasa tak keberatan mereka pastinya menjawab sedaya yang mereka boleh pada Twitter. Dan juga kalau sekiranya anda ingin mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan yang telah ditanyakan dalam rancangan ini, tapi mungkin terlepas ke atau pergi minum kopi tak terdengar ke dan sebagainya, boleh mendapatkan rakaman pada Facebook Galen Center for Health and Social Policy dan juga REFSA yang anda boleh menonton sekali lagi mengenai sesi ini. So dengan itu kita mengakhiri sesi ini dan saya pas kembali kepada saudara Iskandar untuk memberikan kata penutup, dan saya Azrul Muhammad Khalib. Assalamualaikum dan selamat malam. Lindung diri, lindung semua. Iskandar. Terima kasih Azrul. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panelis. Sesi ini meriah ya, macam borak-borak kedai kopi. Dan juga terima kasih kerana memberi perkongsian kopi je yang tak ada tu. Itulah, kopi je tak ada. Atas perkongsian yang menarik dan informatif. Terima kasih juga kepada para penonton atas soalan-soalan yang begitu menarik yang telah diajukan pada malam ini. Jadi untuk sesi ini kita perlu beringat bahawa the takeaway is pemberian vaksin adalah salah satu langkah
yang penting dalam melindungi diri, keluarga dan masyarakat daripada jangkitan COVID-19. Dan dengan pengisian yang malam ini, yang kita peroleh malam ini, semoga kita dapat mematahkan infodemik, iaitu fake news atau berita palsu yang tersebar di luar sana, sama ada di grup-grup WhatsApp ataupun di ruang sosial masing-masing. Semoga setiap antara kita mampu meyakinkan kenalan atau sanak saudara mengenai manfaat vaksin dan menerangkan kepada mereka perihal vaksin daripada A sampailah Z. Jadi dengan itu di sini saja saya akhirkan majlis. Lindungi diri, lindungi semua. Kita jaga kita. Terima kasih. Alright, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.